Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bertemu lagi kita pada hari ini bagi sesi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Okay, tema kita pada minggu ini kemasyarakatan. Okay, tajuk usaha kita bersama. Baik, standard kandungan 5.1 memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran 5.1.1 memahami dan menggunakan kata nama mengikut konteks tidak formal, kata ganti nama. Baik, pada hari ini kita akan belajar jenis kata ganti nama. Okey, kata ganti nama terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, kata ganti nama diri. Okey, kemudian kata ganti nama tanya dan kata ganti nama tunjuk. Okey, seterusnya cikgu akan terangkan satu persatu. Okey, baik, seterusnya kita tengok kata ganti nama diri. Okey, maksudnya kata yang merujuk kepada orang tertentu iaitu diri orang pertama, diri orang kedua dan diri orang ketiga. Okey, contoh. Okey, cikgu bagi contoh. Ini untuk diri orang pertama, maksudnya diri orang yang bercakap. Okey, dia akan bahasakan dirinya. Okey, saya, aku, beta, patik, hamba, kami, kita. Okey, ini untuk kata ganti nama diri orang pertama. Okey, seterusnya kata ganti nama diri orang kedua. Maksudnya orang yang mendengar kita bercakap ataupun kita bercakap dengan seseorang. Iaitu yang dikatakan dengan kata ganti nama diri kedua. Maksudnya orang yang mendengar kita bercakap tu. Okey, contoh anda, awak, kau, kamu, engkau, saudari, kita, saudara, tuan, puan, cik, encik, tuanku, kalian. Okey, baik. Bagi kata ganti nama diri orang ketiga, okey, kata ganti nama diri orang ketiga maksudnya diri orang yang ketiga tu tak ada dalam situasi yang sedang bercakap. Okey? Kata ganti nama diri ketiga ni tak ada dalam situasi orang yang sedang bercakap. Jadi kita bahasakan diri orang yang tak ada tu dia, mereka, nya, baginda, beliau, ia. Okey? Kita tengok slide seterusnya. Okey, baik. Bagi penggunaan kata ganti nama diri tadi, okey, kata ganti nama diri pertama, contohnya aku, saya, beta, patik, hamba, kita, kami. Okey, kalau kita tengok di atas sini, okey, aku, saya, beta, patik, hamba, maksudnya sama, iaitu saya. Okey, maksudnya sama tetapi penggunaannya berbeza. Okey, contohnya aku. Aku sesuai digunakan dengan sahabat baik, okey, ataupun aku tidak sesuai digunakan dengan guru. Okey, jadi contohnya kalau murid nak bercakap dengan guru, tak sesuai gunakan aku, kita guna saya. Okey, seterusnya beta. Beta maksudnya pun saya, tetapi hanya raja yang boleh gunakan beta. Okey, patik maksudnya orang biasa, okey, rakyat biasa yang nak bercakap dengan raja. Tapi dibahasakan diri dia patik. Sama juga maksud dengan saya, tapi kita perlu gunakan patik bila untuk bercakap dengan raja. Okey, seterusnya hamba. Hamba kegunaan dia untuk bahasa Melayu yang dahulu. Okey, contohnya hang tuah dengan hang jebat, dia akan menggunakan bahasa dirinya hamba. Okey, contohnya hang tuah berkata, hamba ingin berjumpa dengan sultan. Okey, hamba. Baik, bagi perkataan kita, maksudnya jamak. Kita ni lebih daripada seorang. Contohnya kita semua. Okey, contoh penggunaan ayat dia, kita semua rakyat Malaysia. Maksudnya kita semua, termasuk semua sekali. Okey, seterusnya kami.
kami pun mesti lebih daripada seorang. 2 atau 3 atau 4 atau lebih. Okey, contohnya, cikgu, kami telah menyiapkan kerja sekolah. Baik, seterusnya kata ganti nama diri kedua. Okey, awak, anda, engkau, kau, kamu, mu, kalian. Okey, kalian maksudnya sama seperti kamu, tetapi jamak maksudnya tetapi lebih seorang. Okey, contoh cikgu bagi tahu, Aiman, kamu perlu hantar tugasan kepada cikgu sekarang. Begitu, kamu untuk seorang. Okey, kalau katakan ramai, maksudnya satu kelas, contoh 5 mawar. Okey, katakan 5 mawar. Okey, baik, murid-murid, cikgu nak kalian hantar kerja rumah kepada cikgu. Kalian ni maksudnya kamu semua. Okey, boleh faham Okey, seterusnya kamu. Okey, kamu untuk seorang. Kalian untuk kamu semua, untuk ramai. Baik, seterusnya encik, cik, tuan, puan, pakcik, makcik. Baik, bagi kata ganti nama diri ketiga. Okey, dia. Okey, dia untuk orang biasa, dia untuk seorang. Beliau, okey, beliau pun untuk seorang. Beliau kita gunakan untuk orang-orang terhormat. Okey, contohnya YB, pekerjaan, doktor ke, ataupun ibu atau ayah kita gunakan beliau. Okey, baginda untuk sultan, okey, untuk Rasulullah. Okey, seterusnya mereka. Mereka sama juga dengan dia tetapi lebih daripada seorang. Okey, seterusnya nya ataupun ia. Okey, sama juga maksud dengan dia. Nya ni kita boleh gunakan Allah ataupun ia, sama maksud dengan dia. Okey. Baik. Seterusnya, okey, untuk kata ganti nama tanya. Okey. Terdapat 3 bentuk kata ganti nama diri tanya, iaitu siapa, apa, mana. Okey, ini bentuk kata ganti nama diri tanya. Baik, seterusnya kata ganti nama tanya. Okey, kata ganti nama tanya, apa? Apa kita gunakan untuk menanyakan tentang binatang atau benda. Okey, contohnya, apakah binatang peliharaan kamu? Okey, ataupun binatang peliharaan kamu apa? Okey, contoh yang kedua, siapa? Siapa kita gunakan untuk menanyakan tentang orang? Okey, contohnya, siapakah lelaki itu? Ataupun lelaki itu siapa? Ataupun nama kamu siapa? Okey, baik. Contoh yang ketiga, bagi kata ganti nama tanya mana. Mana kita gunakan untuk menanyakan tempat. Okey, contohnya, rumah kamu di mana? Sekolah kamu di mana? Okey? Baik, seterusnya. Contoh penggunaan kata ganti nama tanya. Okey, contoh yang tadi yang cikgu berikan tadi. Okey, apa? Kamu suka warna apa? Apakah warna kegemaran kamu? Okey, baik, dekat sini jika diperhatikan apa, okey, jika apa berada di belakang ayat, kita tidak perlu tambah kah. Tetapi kalau kita bawa apa, bawa ke depan ayat, kita mesti tambah partikel kah. Mesti ada perkataan kah jika kata ganti nama tanya kita letak di depan ayat. Okey, contohnya, apakah warna kegemaran kamu? Okey. Kalau kita nak tukar, nak letak apa? Okey, warna kegemaran kamu apa? Okey, baik. Contoh yang kedua, penggunaan siapa. Lelaki yang berbaju biru itu siapa? Siapakah lelaki yang berbaju biru itu? Maksudnya, dua-dua ayat ni betul. Tetapi, jika siapa ada kat belakang, tidak perlu tambah kah.
Tetapi kalau kita bawa kata ganti nama tanya siapa ataupun apa bawa ke depan, kita mesti tambah kah. Siapakah lelaki yang berbaju biru itu? Okey, baik, boleh faham? Okey, seterusnya kata ganti nama tanya mana. Okey, rumah kamu di mana? Di manakah rumah kamu? Okey, seterusnya. Baik. Yang ketiga, kata ganti nama tunjuk. Okey, kata ganti nama tunjuk mengarah kepada sesuatu benda, perkara atau tempat. Baik, yang pertama kita tengok kata ganti nama tunjuk umum. Ada dua, iaitu itu dengan ini. Okey, kita tengok satu persatu. Kata ganti nama tunjuk umum itu merujuk kepada perkara atau benda yang jauh. Okey, maksudnya itu. Bangunan itu terletak di hujung sana. Itu maksudnya benda yang jauh. Kita merujuk kepada benda yang jauh. Okey, kalau ini, ini merujuk kepada perkara atau benda yang dekat. Okey. Baik, seterusnya kata ganti nama tunjuk tempat. Okey, kata ganti nama tunjuk tempat. Okey, sana merujuk kepada tempat yang jauh. Okey, situ merujuk kepada tempat yang tidak begitu dekat dan tidak begitu jauh. Maksudnya sedang-sedang. Biasanya situ ni kita boleh nampak lagi tempat tu. Okey. Dia tak terlalu jauh dan tak terlalu dekat. Baik. Bagi kata ganti nama tunjuk tempat, yang ketiga sini merujuk kepada tempat yang dekat. Okey, maaf dekat sini ni merujuk kepada tempat yang dekat. Okey, baik. Seterusnya. Okey, jadi tugasan kamu pada hari ini. Okey, Cik Guna, buka buku teks muka surat 12, baca teks dialog yang bertajuk Usaha Kita Bersama. Okey, kemudian baca pula cerita yang bertajuk Seikat Bagai Sirih, Serumpun Bagai Serai. Okey, fahami dialog tersebut. Okey, yang ketiga, lengkapkan dialog. Okey, lengkapkan dialog tersebut dengan menggunakan kata ganti nama yang sesuai. Okey, kamu boleh gunakan kata ganti nama yang cikgu terangkan sebentar tadi. Okey, dan lengkapkan dialog yang berikut. Okey, seterusnya buat latihan ini dalam buku tulis tata bahasa. Okey, sekiranya ada sebarang kesulitan, kamu boleh hubungi cikgu. Okey, sekian. Terima kasih. Okey, itu